Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita mulakan majlis ilmu kita dengan Al-Fatihah. Okey. Okey, nak test dulu. Suara saya clear ke tak? Okey ke? Alright. Okey. Okey, kita kembali kepada notes kita dekat Microsoft Teams. Okey, sekejap Okey, last kali kita buat tutorial yang ketiga. Okey, yang melibatkan elemen vibration iaitu spring, mesh dan juga damper. Okay, kat sini kita dah extract beberapa maklumat yang penting. Okay, last kali kita dah buat FBD dan kinetic diagram. Right, dan juga deflection profile lah. Okay, sebelum ni last kali kita dah buat FBD, kinetic diagram dan deflection profile. Okay, daripada deflection profile kita dapat tiga relation yang penting, iaitu y equal to r theta, y1 2 r theta dan y2 sama dengan 4 r theta. Okey, kemudian seterusnya untuk kita buat equation of motion, apa yang perlu kita buat adalah kita kena buat dua equation lah, dynamic equation dan juga static equation. Sebelum ni member awak baru berjalan buat static. So hari ni saya nak teruskan dengan static equation dulu lah. Saya nak Afzatul Najwa. Ada ke? Afzatul Najwa? Ada? Tak ada? Tak ada saya nak Zul Azrif Haikal. Ada? Ada? Tak ada? Tak ada? Tak ada respon yang mana tak ada tu tak hadir lah kiranya. Next saya nak Ahmad Hakimi. Ada? Ada, sir. Cuba buat static equation. Okey, kejap, sir. Alright. Sir, saya tak dapat buka Teams. Saya dia refresh tak loading, tak masuk. Oh, tak boleh. Okey, tak apa. Right, tak apa. Saya bagi orang lain dulu. Sekejap Ahmad Kimi dah. Anaki Saha ada? Saya, sir. Cuba buat static equation. Sebelum tu saya nak beritahu sir, Unify tengah problem, so saya on pakai phone, pakai data saya sendiri. Tak boleh lah. Alright, tak apa. Sorry sir. Ashraf bin Zainal Abidin ada? Ada? Ashraf bin Zainal Abidin tak ada Faiz Ikhwan ada? Saya. Ni siapa ni? Saya ni. Faiz Ikhwan Ashraf bin Zainal Abidin. Boleh buat? Ashraf bin Zainal Abidin. Boleh ke Ashraf?
Buat yang mana tadi? Buat yang static equation dekat Microsoft Teams. Okay, sekejap ya. Okay. Dalam Teams buka notes chapter 2 kan? Ya. Chapter 2, tutorial ketiga. Di bawah free vibration dam system. Boleh, Ashraf? Sekejap, notes saya tengah loading ni, lambat. Okay. Okay, awak buat dynamic saya tunjuk yang static, awak buat yang dynamic equation. Okay. Sambil tunggu tu saya buat dulu static equation ni. Alright. So untuk static equation, kita consider dia, okay, kita kena imagine sikit lah. Okay, sebelum kita letak mass pada point B, dia tak ada deflection ataupun static deflection. So bila kita letak load dekat point B, mass pada point B tu, spring akan ada deflection, iaitu static deflection lah. Okay, seperti apa yang dia buat dekat sini, static deflection untuk case ni adalah 0.1 meter. Okay, maksudnya static equation, okay, static equation saya tunjuk dulu. Nanti Ashraf awak buat dynamic equation. Okay, static, awak boleh mute kan awak punya mic dulu. Okay, static equation ataupun equilibrium position lah. So kita tengok, kita refer kepada FBD ni. So bila tak ada mass pada point B, okay, tak adalah static deflection. So bila kita letak mass dekat situ, berlaku deflection. Okay, so deflection yang ada, okay, kalau kita consider pergerakan tu adalah rotational, so summation moment, okay, direction clockwise adalah positive direction. Okay, MO equal to I0 theta double dot. Okay, so oleh sebab dalam keadaan statik, yang ni equal to 0 lah. Okay, sebab dia tak ada acceleration dekat situ, static. So summation moment clockwise direction adalah positive direction, and summation moment pada point O, MO equal to 0. Okay, equal to 0. Okay, so kalau kita refer kepada FBD, so dekat sini negatif K delta ST, okay, darab dengan perpendicular distance dia. Okay, daripada vektor tu ke fixed point. So radius disk tu lah perpendicular distance. Okay, darab dengan R. Okay, tambah dengan M1G. Okay, M1G tambah dengan M1G darab dengan perpendicular distance dia. Okay, daripada fixed point ke vektor M1G tu. Okay, so kita kena tahulah jarak tu. Okay, so jarak tu adalah daripada fixed point ke M1G ke center tu. Jadi 2R lah dia punya perpendicular distance. Okay, darab dengan 2R tambah dengan M3G.
Okay, M3G. Okay, darab dengan perpendicular distance dia daripada fixed point center tu, iaitu 4R. Okay, 4R. Okay, equal to 0 lah. Okay, so ni adalah equation yang pertama. Okay, yang kita panggil static equation ataupun equilibrium position. Okay, Ashraf, awak dah ready untuk buat dynamic equation? Note saya tak dapat buka. Dia tadi cakap loading je. Tak boleh buka juga. Okay, tak apa. Okay, next. Okay, Ashraf. Lain kali lah awak buat kan. Okay, next saya nak Faiz Ikhwan. Ada? Ada, tak ada? Ada ke? Ada je. Cuba buat. Cuba buat dynamic equation. Okay ke Faiz? Sekejap saya cuba. Okay. So saya punya ni dia tak update dah sir. Tak update. Semua Yang masalah ni. tadi pun tak keluar lagi. Sama, awak kena sama. prepare awal lah. Sebelum masuk tu. Dah sampai kat saya punya notes. Sebelum masuk tu prepare lah awal-awal buka Microsoft Teams tu siap-siap. Okay, kalau ada masalah bagi tahu awal-awal, PM message WhatsApp dekat saya untuk saya tahulah apa masalah awak kan. Okay, so bila waktu kelas ni masalah lah bila saya minta awak buat tak boleh buat kan sebab masalah dia Microsoft Teams. Jadi next time kena prepare awal lah, buka siap-siap kan. Okay, tak apa, yang masalah tu awak buat dulu apa yang patut, nanti kita akan discuss selepas kelas lah. Okay. Okay, boleh mute-kan awak punya mic. Okay. Haziq Aiman, ada? Haziq Aiman, ada tak ada? Tak ada Idlan Aidil. Ada. Oh ada. Okay, Haziq Aiman, boleh buat? Boleh saya try. Okay. Right. Okay, yang mana tak boleh buka tu selepas kelas ni contact saya lah untuk saya troubleshoot apa masalah awak ni. Apa soalan dia? Kita gunakan sebab apa kita apa? Okey, nak guna yang mana? Y ke ataupun theta kan? Okey, untuk kes ni dia tak beritahu yang mana satu. So awak bebaslah nak guna yang mana. Awak nak guna Y sebagai generalized coordinate pun boleh lah. Awak nak guna theta sebagai generalized coordinate pun boleh. Okey. Pilih yang mana-mana yang awak rasa senang lah. Okey. Okey ke? Siapa yang tanya tadi? Yang moment ni sebab apa? Sebab saya pilih theta ni sebab saya pakai theta sebagai generalized coordinate. Jadi saya pakai rotational motion lah. Okey. Kena buat lah deflection profile tu untuk awak buat conversion. Okay. Alright. Okay. Dengar. Okay ke?
Alright. So kita tengok member buat ni. Submission moment. Clockwise direction, positive direction, I not theta double dot. Okay. Betul tak tu? Dah, settle. Dah. Macam ni je. Tak keluar. Tak keluar lagi ni. Ha. Okay, sekejap. Macam tu. Macam ni. Ha. Macam ni. I sama dengan I. Theta dot. Theta double dot. Mana? Okay, I know theta double dot. Okay, kita tengok apa yang buat ni. Okay, X dekat mana X? Dekat lukisan tu tak ada pun X. Yang ada adalah Y. Ni. Yang ni datang mana? X. Yang ni pun datang mana ni? CX ni. Okay, apa lagi dekat sini? Yang tu datang mana? X. So kalau awak tengok dekat gambar rajah ni, X tak ada, yang ada Y. Okay. Masa pakai Y Okay. Kena pakai Y lah. Dia bagi Y Y direction ke bawah. Bukan X direction ke bawah. Okay. Kalau dia bagi Y lah. Dia pakai X pula. Okay. So kalau kita tengok dekat situ, okay, kita kena refer kepada FBD yang kita buat sebelum ni lah. So dynamic equation akan refer kepada FBD. Okay, FBD ni Jadi kat sini kita dapat lihat relation yang pertama adalah force dekat spring ni. Negatif K Y tambah delta ST. Okay. Negatif K Y tambah dengan delta ST. Okay. Lepas tu kita nampak dia punya mg ke bawah. Okay, so yang ni force lah. Okay, force tu kena darab dengan perpendicular distance. Okay, so perpendicular distance dia adalah jarak daripada vektor dia ke point O. So arc lah dia punya perpendicular distance. Okay, darab dengan arc tambah dengan M1G. Okay, darab dengan perpendicular distance dia iaitu 2 arc tambah dengan M3G darab dengan perpendicular distance 4R. Okey, apa lagi? Okey, satu lagi kita tengok ada force pada damper. Okey, ke atas. Okey, kalau kita tengok moment dia, okey, moment dia force tu darab dengan perpendicular distance dekat sini 2R. Okay, so direction dia adalah counterclockwise. Okay, bukan mengikut jam direction yang kita assume tadi lah. So dia juga adalah negatif lah direction dia tu. Negatif. Negatif C Y dot, okay, refer kepada FDD tu, Y dot 1 lah. Okay, Y dot 1 darab dengan 2R. Okay, sama dengan I naught theta double dot. Alright. So dah ada ni. Okay, next. Okay. Sekejap.
Okay, next saya nak Hafiz Fauzi, ada? Ada Hafiz Fauzi? Tak ada. Aziz Aiman, ada? Saya. Cuba buat Aziz. Tadi dah buat. Tadi dah buat. Sambung Oh, awak dah buat Okey. Okey, awak dah buat tak apalah. Bagi orang lain pula Idlan Aidik, ada? Ya, sir. Boleh buat? Idlan Buat Aidik, apa, boleh sir? buat ke? Buat apa? Apa yang kita buat sekarang ni? Buat apa? Equation ni moment. Sambung buat apa? Equation, dynamic equation ni. Apa next step dia? So bila kita dah ada dynamic equation, apa yang perlu kita buat? Bagilah idea. Gantikan dengan yang atas tadi. Dengan static equation. Cuba gantikan dalam equation ni. Sekejap saya. Okay. Dah, settle? Dah sir. Okay, terima kasih. Okay, so kita kembangkan dia punya equation. Okay, negatif K, Y, darab dengan R. Okay, kat sini darab dengan R.
buka kurungan Y darab dengan R tolak K delta ST darab dengan R tambah dengan M1G 2R tambah dengan M3G 4R. Okay, tolak dengan CY dot 1. Okay, yang ni kena ada 1 sebab apa? Sebab kita dah set dekat sini deflection profile ni, setiap displacement dekat sini ni berbeza. Okay, tengok position dekat kat mana. Okay, Y pada this. Okay, Y pada this. So dekat point damper tu adalah Y1. Dia tak boleh sama dengan Y. Okay, sebab posisi dia berbeza. Okay, yang hujung ni Y2 lah. Okay, kalau awak salah letak dia punya labeling ni, okay, kita akan dapat salah lah jawapan dia. Okay. Okay, so dekat sini, okay, 2R I0 theta double dot. Okay, so dekat sini kita gantikan, kita substitute equation nombor 1 tadi lah, iaitu daripada static equation. Okay, dekat sini kita tahu yang ni adalah equal to 0. Okay. Okay, equation ni adalah equal to 0. Okay, yang tinggal negatif K, Y, R tolak dengan CY dot 1 darab dengan 2R equal to I0 theta double dot. Okay, next. Next, saya nak Muhammad Amirul. Ada? Ada, saya ada. Cuba buat apa yang perlu kita buat next. Replace theta tu dengan in terms of Y saya. Okay. Replace Y dengan Y dot 1 ni dengan theta lah daripada deflection profile. Okay, cuba ni substitute relation deflection profile dalam equation tadi. Baik sir, sekejap Okay, equation number 2 dekat sini. Okay, substitute relation daripada deflection profile ke dalam equation yang kedua. Sir, Apa? Apa masalah? nak tanya sikit. Dekat static FVD tu, normal force tu datang dari mana? Normal force? Kat static FVD. Normal force datang N. daripada mana? N. Datang daripada mana? Bukan dia tergantung ke this tu? Tergantung. Bukan tergantung. Kan Bacalah ayat dekat sini. Apa yang berlaku dekat point O tu. Okay. Pivoted at point O. Okay, lepas tu dia rigid. Dia welded lah dekat point O tu. Okay, maksudnya dia fix dekat point O. Okay, untuk N tu dekat center tu lah, center bulat tu lah. yang ni kurang tepat lah. Okay, yang member awak buat sebelum ni kurang tepat. Jadi awak refer kepada FBD bawah ni. Okay, yang ni saya dah tunjukkan. Untuk dia fix pada point O, ada action reaction force OX dan OY. Okay, normal force tadi kita pecah kepada dua lah. Pada axis X dan axis Y. Okay. So bila ada action reaction force dekat situ, dia akan fix dekat point O. Okay. Jadi dekat sini ada M2G lah. Okay, mass untuk dish ni ke bawah. Jadi dekat sini kita tak letak sebab action reaction force dekat sini OY dengan M2G. Jadi force dekat sini terhapus lah. Okay, so kita tak include dalam kita punya FBT, kita punya equation.
Oh, okay sir. Masih. Alright. Dah sir. Dah. Okey, sebolehnya equation kita ni kita nak jadikan dia positif lah. Okey, maksudnya semua elemen yang sebelah kiri ni kita bawa ke sebelah kanan. Jadi kita akan dapat dekat sini kita akan dapat I naught theta double dot tambah dengan kemudian kita susun ikut order dia. Theta double dot, kemudian theta dot, kemudian theta. So dekat sini cy dot 1 darab dengan 2r tambah dengan k y darab dengan r equal to 0. Kemudian kita substitute lah. Equation daripada deflection profile. Kat sini. So I naught theta double dot tambah dengan c darab dengan y dot 1. Y dot 1 adalah 2r theta dot. So kita substitute lah dekat sini. 2r theta dot. Darab dengan 2r. Tambah dengan k darab dengan y. Y sama dengan r theta. R theta darab dengan r equal to 0. So kita simplify lah equation ni. I naught theta double dot tambah dengan c 4 c r square theta dot tambah dengan k r square k r square theta equal to 0. So ni equation dia. Sebolehnya kita buat positif dia punya equation. Baru cantik dia punya equation ni. So dah ada macam tu. Apa next step kita? Kita kena kira I naught. I naught untuk case ni kita kena ambil semua elemen yang ada. Ya. Mana negatif? CR square. Betul. Betul tu. Cuma kita dah pindah dia daripada equation sebelah kiri ni kita pindah ke sebelah kanan. Kita dah pindah dia punya posisi equation tu daripada equation ke kiri ke sebelah kanan. Dia jadi positif lah. So next kita kena kira I naught, mass moment of inertia. Untuk example ni dia ada this. Pertama kita kena consider I naught untuk this. I naught untuk this plus dengan I naught untuk slender rod tambah dengan I naught untuk mass tu lah. So next step saya nak seorang kira setiap elemen ni lah. I naught untuk this berapa, I naught untuk rod berapa dan I naught untuk mass berapa. Next saya nak Muhammad Azraf. Ada Muhammad Azraf? Tak ada? Tak ada Muhammad Afif ada? Tak ada juga? Tak ada. Tak ada lah. Hello sir. Ada. Muhammad Afif. Cuba, Ya saya. cuba calculate I naught. Okey.
Jadi untuk case ni kita consider theta sebagai generalized coordinate lah. Okay. Jadi kenapa member awak tukar tak tukar Y ni? Sebab tadi saya dah bagi tahu. Sekarang ni untuk case ni kita consider theta sebagai generalized coordinate. Okay. So kena buat macam saya buat tadi lah. Okay. Okay, macam mana Afif? Sekejap ni sir. Yang buat Tengah buat. Okay, I0 ni kita nak kira dia menggunakan parallel axis theorem. Okay, parallel axis theorem. Awak kena refresh balik lah. Apa dia parallel axis theorem? Okay. Axis theorem. Okay, di mana I0 adalah equal to IG tambah dengan MD square. Okay, so kalau this, so kita kena tahu IG untuk this. Okay, yang ni awak kena refer lah table bergantung kepada shape tu. Okay, IG untuk this dekat sini 1/2 MR square. So untuk this kita letak dekat sini, this adalah M2 this. Okay, yang ni this. This sama dengan M2, M1 adalah M1 adalah rod, slender rod. M3 adalah mesh. Okay. So 1/2 M2 R square tambah dengan M2 darab dengan distance. So distance D ni adalah jarak daripada fixed point, okay, fixed point ke center, CG dia. Okay, untuk this, okay, fixed point dia dekat point O. Okay, CG dia, center gravity dia pun pada point O. Jadi tak ada lah, D tu equal to 0 lah.
Okay, tak ada distance dekat situ. So 0. Okay, dekat sini I not untuk this adalah equal to 1/2 M2 R square lah. Okay, begitulah seterusnya. Okay, kira untuk I not untuk rod berapa, I not untuk mass. Okay, okay, boleh continue. Yang ni salah ni. Slender rod. Slender rod bukan 1/2 MR square. Slender rod awak kena refer slender rod punya equation lah. IG dia bukan 1/2 MR square. 1/2 MR square hanya untuk this. Boleh rujuk notes yang saya upload dekat Google Classroom tu lah. Ada table gantung pada bentuk yang ada lah. Okay, so kalau kita refer kepada slender rod, dalam table tu dia tulis 1/12. Okay, 1/12 M. So untuk rod tadi adalah M1. Okay, 1/12 M1 L square. Okay, L dia adalah 4R lah. 4R square. Okay, tambah dengan M1 darab dengan jarak tadi daripada fixed point ke center. Okay, so untuk case ni daripada fixed point ke center dia pada point O ni, so jarak dia adalah 2R. Jadi D dekat sini adalah 2R lah. Okay, 2R square lah. Okay, selesaikan equation ni. Kita akan dapat I not untuk rod. Okay, cuba selesaikan. Dan last sekali mass. Okay, mass, kalau kita tengok bentuk dia macam ni, kita consider mass ni sebagai concentrated mass. Okay, mass yang ni kita consider dia sebagai concentrated mass. Okay, kalau kita refer dekat table, dekat note yang saya upload dekat Google Classroom tu, okay, bila concentrated mass, okay, kalau kita refer kepada parallel axis theorem, IG tambah dengan MD square. Okay, so IG untuk concentrated mass adalah equal to 0 lah. Okay, so dekat sini kita hanya consider MD square. So M untuk mass tadi adalah M3. Okay, M3 darab dengan distance daripada fixed point ke center dia. Okay, daripada fixed point ke center. So 4R lah. Empat R square. Okay, ni adalah untuk mass tu. I not untuk mass.
Okay. Kemudian kita calculate lah parameter yang dia bagi. Okay, M2 dah ada, radius pun dah ada value. Okay, radius ada value, tak ada. Okay, yang tak ada kita kekalkan lah dia punya parameter tu. Okay. Cuba kira, siapa yang kira tadi? So dekat sini awak kena state lah, M ni bukan semua M So untuk this, apa dia punya M? Yang tu M untuk root sir. This tadi adalah tak, M ni semua awak letak mengikut apa yang kita label tadi lah. Yang ni this M2 R square. Yang ni this ke root ni? Ni awak kira untuk this ke root ni? Yang first ni? Saya kira untuk root sir. Oh, root. Okay. So kat atas ni root lah. Kalau root 1/12. Kenapa yang ni 1/2? Okay, root M1 lah. M1 yang ni 4 lah. 4 R square. Okay. Okay, kat sini awak dah set detail lah. Mass 0.5. 0.5, okay. Darab dengan 4R tambah dengan 0.5 2R. Okay, selesaikan dia punya equation. Okay. Dan cuba kira lah untuk this dan juga mass tu kat bawah ni. Dah kira setiap tu awak kena total lah. Kena total dekat sini. I0 untuk this tambah dengan I0 untuk rod tambah dengan I0 untuk mass. Okay. Okay, cuba kira. Okay, tak apa. Yang ni saya tunjukkan. Okay, so kita kira dulu. Dalam bentuk ni lah. Huruf dulu Last kali baru kita substitute dia punya value. Okay, I know untuk this kita dah kira tadi. Okay, next kita kira untuk I know untuk rod. Okay, so dekat sini 16 R square per 12 M1 tambah dengan M1 darab dengan 4 R square. Okay. So dekat sini okay, kita selesaikanlah dia punya equation. Okay, yang ni 4, yang ni 3. So kita satukan dia punya pecahan ni, darab 3, darab 3. Okay, so kat sini kita akan dapat 12 tambah dengan 4. Okay, 12 tambah 4 adalah 16 lah. 16 M1 R square over 3. Okay, so yang ni pun kita boleh kira 16 M3 R square.
Okay, kemudian kita substitute ke dalam itulah I0 So I0 adalah hasil tambah I0 untuk this 1/2 M2 R square. Okay, tambah dengan I0 untuk rod 16 M1 R square over 3 tambah dengan M3 R square. Okay, so yang ni kita satukan dalam bentuk pecahan lah. Okay, so yang ni darab 3, darab 3, darab 2, darab 2. Yang ni darab 6 lah, darab 6. So dekat sini kita akan dapat 3 M2 R square tambah dengan 32 M1 R square tambah dengan 16 darab 6 96 lah. Okay, M3 R square, okay, over 6. Okay, yang ni adalah I0. Okay, so daripada equation number berapa ni? Okay, number last kali lah, number 3 dekat sini Okay, so dia nak equation of motion, okay, ataupun differential equation tu. Okay, so kita kena simplify lah equation ni. Equation yang ketiga ni. Okay, daripada equation ketiga, kita boleh simplify equation dia menjadi theta double dot tambah dengan 4C R square over I0. Okay, tambah dengan theta dot tambah dengan K R square over I0. Okay, theta equal to 0 lah. Okay, so oleh sebab dekat sini dia dah bagi nilai I0, kita boleh kira lah. Okay, kita substitute parameter yang dia bagi. Okay, M1 0.5, M2 4, M3 1. Okay. Okay, kita substitute kat sini lah. Okay, 3 darab dengan M2 4. Okay, M2 4 darab dengan R square tambah dengan 32 darab dengan 0.5 R square tambah dengan 96 M3 1 kg. Okay, M3 1 kg R square over 6. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, semua ni ada R square. Okay, maksudnya dekat equation kita ni kita boleh hapuskan nilai R square lah. Okay, R square kita kalau kita substitute I0 ke dalam equation kita, maksudnya R square kita boleh hapuskan lah. Okay, so awak boleh kira next step kita substitute equation nombor 4 kita dekat sini. Equation yang keempat dekat pengiraan I0. Okay, equation keempat dekat sini. Okay, kita substitute equation nombor 4 ni ke dalam equation yang ni lah equation ni. Okay, kita substitute equation nombor 4 ke dalam equation 3 prime. Okay, ke dalam 3 prime. Okay,
So bila kita substitute tu, kita boleh hapuskan nilai R square lah. So equation kita akan jadi theta double dot 4C over yang ni awak kena kira lah berapa ni. Saya dapat 62/3 R squared sir. 60 2/3. 2/3 62/3 R squared. R square. Alright. Okay, awak dah kira lah dah tambah semua Okay, so yang ni I note dia. Okay, Dah substitute ada equation dekat nombor 4 ni sebelah. ke dalam equation ni. Oh, kat sebelah mana? Bawah. Mana sebelah dia? Dah substitute dalam equation ni lah. Belum lagi sir. Okay, so dekat sini bila substitute tu kita akan dapat berapa ni? I note berapa tadi? I note 62/3 R square. 62 okay, 62/3 R square. Okay, R square tadi kita boleh hapuskan lah. Okay. Tambah dengan K R square over 62 per 3 R square theta equal to 0. Dekat sini kita boleh hapuskan R square. Okay. Dan equation of motion yang kita nak adalah theta double dot tambah dengan berapa ni? Betul tak ni? Sekejap. Okay. Jadi 12 12/62 C theta dot tambah dengan K theta 3/62 lah. Okay. So equal to 0. So dekat sini kita boleh simplify lagi equation ni. Okay, 6 3 1. So equation of motion kita theta double dot tambah dengan 6/31 C theta dot tambah dengan 3K over 62 theta equal to 0. So ni differential equation kita lah. Differential equation ataupun equation of motion yang kita nak. Okay, so settle untuk equation of motion. Next, dia nak natural frequency omega n. Okay, omega n. Okay, saya nak seorang lah. Macam mana kita nak kira omega n? Okay, tadi last kali Afif yang buat. Ya saya. Okay, terima kasih Afif. So next, pengiraan natural frequency saya nak Muhammad Amirul. Ada ke Muhammad Amirul? Ada, tak ada? Ada sir, ada. Cuba buat Muhammad Amirul. Sekejap. Okay, cuba kira natural frequency. Macam mana kita nak kira natural frequency?
Kalau kita pakai comparison tu boleh ke? Comparison macam mana? Cuba buat. Omega. Cuba buat dekat sini. Nak tengok comparison yang macam mana. Macam mana Amirul? Okey ke? Sir, saya jam sikit sir. Dah fikir. Lama. Kenapa dah jam ni? Okey, simple je dia punya ni. Macam mana kita nak kira natural frequency? Buat comparison lah dengan general equation of motion. Okay, iaitu theta double dot tambah dengan 2 zeta omega n theta dot tambah dengan omega n square theta equal to 0. So kita compare lah elemen dekat sini. Okay, comparison yang kita kena tengok dekat sini adalah dua relation. Itu yang pertama, omega n square sama dengan ni. Okay, omega n square sama dengan 3K over 62. Okay, satu lagi comparison yang kita perlu tahu adalah relation dekat sini. Okay, iaitu 6/31C adalah equal to 2 zeta omega n. Okay, ada dua relation. Yang pertama natural frequency. Okay, so natural frequency adalah omega n. So daripada relation yang pertama tadi, okay, daripada sini kita boleh kira lah natural frequency. Okay, 3K per 62. Set. Tetapi dekat sini kita tak ada value K. So kita perlu kira value K dulu. Daripada mana value K ni? Okay, kalau kita tengok dekat sini, value K kita boleh kira daripada equation static tadi. Okay, static equation ni. Okay, sebab apa kita boleh kira? Sebab dia dah bagi nilai delta ST. Okay, daripada equation yang pertama ni. Okay, kalau kita olah equation dia, nilai K. Okay, nilai K adalah equal to M1 G darab dengan 2R tambah dengan M3G darab dengan 4R. Okay, bahagikan dengan delta ST darab dengan R lah. Okay, so yang ni kita bawa ke sebelah kanan, dia akan jadi positif lah. Okay, kemudian kita bahagikan dengan delta ST bahagikan dengan R lah. So daripada sini kita boleh masukkan R lah. Okay. Okay, so dekat sini kita boleh kira nilai K. So M1 0.5 kg. Okay, 0.5 kg darab dengan gravity 9.81 lah. Okay, darab dengan 2. Okay, darab dengan 2 tambah dengan M3 1 kg darab dengan 9.81 darab dengan 4 bahagi dengan delta ST. Okay, so dekat sini dia dah bagi value delta ST 0.1 meter. Okay,
So bahagilah 0.1 meter. Okay, berapa value K? Okay, cuba kira Amirul. Just. $490.5 sir. .5. Okay, Newton per meter lah. Okay, sebab unit SI. So unit untuk spring constant adalah Newton per meter. Okay. So dah ada value K. Okay, kita substitute ke dalam natural frequency tadi. Okay, cuba calculate. Sekejap Sekejap ada orang call. So kita take 5 sekejap. Okay. Sorry ada distraction sikit. Okay, next. Kita nak kira natural frequency. Okay, so 3 darab dengan 490.5 tadi. Okay, bahagikan dengan 62. Okay, set. Berapa dapat Amirul? 4.87 sir. 4.87. Okay, 4.87. Apa unit dia? Apa unit dia? Amirul? Rad per second. Radian per second. Okay. Okay, terima kasih Amirul. Sama-sama. Okay, so kita dah kira natural frequency. Okay, next. Kita nak buat soalan apa tu? Supaya motion dia bersifat critically damped lah ni. Okay. Critically damped, di mana nilai zeta untuk critically damped adalah damping coefficient C. So dia nak nilai C. Okay, bila motion yang dilakukan adalah critically damped.
So daripada relation yang kedua tadi, okay, yang kita buat comparison, okay, comparison tadi dengan dua equation ni, okay, kita dapat relation yang kedua lah. Okay, so dekat situ dia dah bagi condition dia. Okay, motion tu bersifat critically damped. So kita just substitute nilai zeta. Zeta equal to 1. Okay, so kat sini kita boleh calculate nilai C lah. So 6C 31 equal to 2 omega n. So C sama dengan 2 darab dengan 31 omega n over 6. Okay, omega n. Okay, Amirul dah buat. Muhammad Izaz ada? Muhammad Izaz. Ada sir. Cuba kira berapa nilai C? Saya dapat 50.32 sir. 50.32. Okey. Apa unit dia? Pasti sir. Tak pasti. Alamak, tak pasti. Kena pastilah. Macam mana nak tahu unit ni? C. Macam mana nak tahu unit C? Ya sir. Tak tahu. Macam mana nak tahu? Daripada force damper lah. Sama dengan CV. Force Newton Sir, betul sir. Okay, so nilai C Newton over velocity. Velocity ms negatif 1. Turn second over meter lah. So tu unit dia. So dalam exam kena letak unit. Yang mana ada unit tu. Okay sir. Okay, meter second meter. So kalau tak letak unit, kurang sikit lah markah dia. Okay. Okay sir. So 50.32 32. Newton second over meter. Alright, terima kasih. Sama sir. Okay. 32 dia. So yang kedua, soalan kedua ni. Bila damper, kita buang damper dalam sistem tu, okay, maksudnya damper tak ada lah. So bila damper tak ada, zeta adalah equal to 0 lah. Okay, jadi sistem tu adalah undamped system. Free vibration undamped system. Okay, so dia dah bagi initial condition. Okay, 0.05 meter adalah displacement bila T equal to 0. Dan 0 millimeter per second adalah velocity bila T equal to 0. Okay, sebelum dia bergerak tu, maksudnya dalam keadaan statik, dia punya jarak adalah 0.05 meter lah. Okay, 0 millimeter per second ni menunjukkan benda tu statik. Okay, tak ada velocity. Okay, determine the response of the system when T equal to 1.5 second. Okay, so yang ni saya nak seorang lah buat. Seorang buat. Macam mana kita nak buat? Nak dapatkan nilai function tadi YT. Okay, Muhammad Izzat ada? Muhammad Izzat? Tak ada? Muhammad Izzat tak ada? Hilang dah. Okay, Muhammad Hidayat ada? Tak ada tak Muhammad Hidayat? Ya, saya sir. Cuba buat. Sekejap sir.
Okay, untuk yang kedua tadi kita tahu zeta adalah equal to 0, maka dia adalah undamped system. Macam mana? Hidayat nama tadi. Muhammad Hidayat. Saya sir. Sekejap saya tengah tu kat tim dah kan. Saya tengah ni kat tim dah. Oh dah tulis dah. Okey. Boleh mute-kan awak punya mic, Hidayat? Sekejap. Okey. Okay, kita tulis baliklah apa yang dia bagi Okay, initial condition Y bila T equal to 0, 0.05 meter. Okay, satu lagi velocity. Bila T equal to 0, 0 millimeter per second. Okay, ni initial condition lah. Okay, so bila kita dah tahu condition untuk undamped system, okay, sebelum ni saya dah suruh awak ingatkan equation displacement equation untuk undamped system adalah equal to, okay, untuk case ni Y, so YT adalah equal to C1 cos omega nt tambah dengan C2 sin omega nt. Okay, dan nilai C1 dan C2 kita boleh dapat sekiranya kita substitute nilai initial condition dalam equation ni lah. Okay, boleh teruskan Hidayat. Okay, macam mana Hidayat? Okey ke? Tak okey sir. Apa yang tak okey? Tak tahu kat tim macam mana, dia macam tak reload je. Reload sama jugalah ni. Okay, tak apa. Okay, terima kasih Hidayat. Okay, boleh bukan awak punya. Okay, dekat sini so kita kena substitute lah equation yang pertama ke dalam equation, okay, yang ni equation kedua, equation ketiga. So kita substitute equation yang pertama ke dalam equation yang ketiga lah. Okay, so 0.05, okay, bila time equal to 0, okay, Y bila T equal to 0, so kita substitute lah nilai T equal to 0. Okay, so C1 cos omega n darab dengan 0.
Okay, cos 0 sama dengan 1. Okay. Tambah dengan C2 sin omega n darab dengan 0. Okay, sin 0 sama dengan 0. Okay, so dekat sini akan dapat 0.05. Okay, C1 sama dengan 0.05. Okey, dan C2 adalah kita dapat kira C2 ni daripada equation velocity. So awak perlu differentiate equation nombor 3 ni. Okey, kalau kita differentiate equation nombor 3, kita akan dapat y dot t lah. Okey, differentiate cos dapat negative sin omega nt. Okey, dekat luar ni ada C1. So kita differentiate sekali lagi yang dalam omega nt ni terhadap time. So kita dapat omega n. Okey, tambah dengan differentiate sin dapat cos. Okey, dekat sini C2. Lepas tu kita differentiate omega nt. So kita dapat omega n lah. Okey, omega nt. Okey, di equation number 4. Kemudian dah ada equation ni, kita substitute lah. Substitute equation number 2 tadi. Okay, so bila time equal to 0, okay, y dot time equal to 0. So negative C1 omega n sin omega n darab dengan 0. So dekat sini kita dapat 0 lah, sin 0. Okay, tambah dengan C2 omega n cos omega n darab 0. So cos 0 sama dengan 1. Okay, kat sini dapat 0. So C2 ni adalah equal to 0 lah. Okay, C1 dan C2 kita dah ada value dia. Kita substitute balik ke dalam equation number 3. So YT sama dengan 0.05 cos omega nt cos omega n kita dah kira tadi 4.87 T. Okey, omega n sama dengan 4.87 radian per second. Okey, so sekarang ni dia nak bila time equal to 1.5 second. Okey, apa dia punya respon ataupun displacement dekat situ lah. Okay, determine the response of the system bila T equal to 1.5. Okay, yang ni saya nak seorang buat. Okay, Muhammad Ikwan ada? Muhammad Ikwan? Tak ada. Muhammad Ikmal ada? Tak ada. Cuba buat Ikmal.
Macam mana Ikmal? Okey ke? Oh, dah tulis. Dah tulis. Alright. Siap sir. Dah, settle. Dah. Berapa awak dapat? Saya dapat 0.075. 0.075. Jauh ni. Macam mana awak buat? Tak keluar dekat Masukkan sini. nilai. Masukkan nilai mana? T. T ke dalam ni? Dalam nilai yang baru tu lah. Dalam nilai formula yang baru tu. YT tu 1.5. Ha. 0.05 cos 4.87 darab dengan 1.5 dapat berapa? 0.075. 0.075. 0.75. Unit apa ni? Unit meter. Meter. Okey, meter. Betul ke tak ni? Kira. Ada yang dapat selain daripada nilai ni? 0.05. 0.05 meter juga. Ada lagi? Selain daripada ni? Dua jawapan je ada. Okey, yang ni awak kena pakai mode radian lah bila kira ni. Dalam mode radian. Okey, dekat calculator tu awak kena ubah dia punya mode dalam radian. Okey. So 0.05 cos 1.5. Okey, sepatutnya awak dapat 0.026 meter. Okey, yang ni lah jawapan dia. Okey. Semua dapat 0.026. Dapat. Yang ni saya tahu. Yang ni pakai degree lah ni. Okey, sebab apa kita tak pakai degree? Sebab unit dekat dalam ni radian per second. Okey, darab dengan second kita akan dapat radian lah. Okey, so kita kena ubah calculation dalam ni cos dalam unit radian lah. Okey. So yang ni tak tahu macam mana awak kira dapat 0.075. Oh, saya salah sir. Saya kalikan 1.5 tu dengan 0.05. Sepatutnya kali dengan 4.87. So kena ada kurungan lah bila awak ni. Calculate dalam calculator tu kena consider sekali. Okay, so bila test jangan buatlah mistake macam ni. Okay. Alright, ada soalan setakat ni? Ada soalan yang awak tak faham ke? Macam mana kita nak kira mass moment of inertia ataupun macam mana nak dapat apa nilai K tadi? Ada yang tak clear? Ada, tak ada?
Semua clear? Hello? Ada orang ke ni? Clear sir, clear. Clear. Okay, kalau clear cuba example yang kedua lah. Okay, yang ni senang sikit. Okay, so saya nak seorang buat FBD. Okay, FBD untuk example ni. Okay, last kali Iqmal tadi Muhammad Irfan ada? Tak ada? Muhammad Irfan. Cuba buat FBD untuk soalan tutorial keempat tadi. FBD dan kinetic diagram. Okay, yang ni tak sekompleks tadi lah. Okay, sebab dia hanya ada mass. Okay, pergerakan dia linear. Cuma awak kena refresh balik relation spring dekat sini. Okay, sama ada yang atas ni adalah parallel ataupun series configuration spring. Okay, yang bawah ni series ke parallel. Yang itulah awak kena tahu. Jadi awak kena kira K equivalent untuk spring series dan K equivalent untuk spring parallel. Lepas tu totalkan dia punya K total tu. Okay. Dan cuba simplify dekat FBD lah. Okay, macam mana Irfan? Lukis, okay.
Okey, terima kasih. Okey. Okey, FBD dan kinetic diagram. Okey, kalau kita tengok dekat sini, dia punya generalized koordinat dia adalah Y. Okay, Y ke bawah. Jadi KD Y ke bawah, MY double dot adalah direction, positive direction lah. Okay, so kita akan assume pergerakan dia ke bawah. So bila pergerakan ke bawah, spring dan juga damper akan melawan pergerakan tersebut lah. So direction dia ke atas. Okay, so FBD, berapa kali dah saya rasa ni. FBD ni, okay, gambar rajah FBD ni menunjukkan force. Okay, so kalau KX, K, 2K, yang ni bukan force. Yang ni adalah spring constant. So FBD ni dia relate dengan force. Jadi salah lah label macam ni. Yang ni pun bukan menunjukkan force. Salah. Mg adalah weight ke bawah. So Mg adalah force lah ke bawah. Betul lah ni. Lepas tu damper, Cy dot adalah force untuk damper. Betul. Ni salah ni. Okay, macam mana nak betulkan? Cuba betulkan ni supaya dia menunjukkan force. Cuba betulkan yang spring constant tu supaya dia jadi force. Apa yang perlu kita buat? Apa yang buat tadi? Irfan. Apa yang perlu kita betulkan dekat sini? Delta ST. Okey. Delta ST. Okey, maksudnya dekat sini ada delta ST lah. Sebab dia spring. Kedudukan dia secara vertikal. Jadi ada efek graviti dekat situ. Maka ada setiap spring ni ada delta ST yang sama lah. Okay, bila kita letak beban dekat situ, maka ada deflection. Okay, yang atas ni deflect lah. Dia deflection yang ada deflection. Walaupun dia extension, tapi ada deflection delta ST tu. Sama juga untuk yang ni. Walaupun dia compression, tetapi dia ada deflection lah. Static deflection. Okay, so untuk betulkan, kita kena darab dengan Y lah. Okay, sebab dekat situ ada Y. Jadi darab dengan Y. Ataupun kita boleh simplify kita punya diagram ni. Okay, yang atas ni, okay, relation spring atas adalah parallel. Okay, kita satukan kat sini. K equivalent. Yang atas ni adalah K equivalent yang pertama. Okay, darab dengan Y. Okay, ataupun Y tambah dengan delta ST. Okay, yang bawah ni sama jugalah. Okay, yang bawah ni sebab dia punya relation dekat sini adalah series. So awak kena calculate lah. K equivalent. K equivalent yang kedua.
Okey. Y tambah dengan delta ST. Okey. Ataupun kita boleh combine lah sekali je. Maksudnya K total adalah equal to K equivalent yang pertama. Jadi bila dia keadaan macam ni, dia adalah equal to K parallel lah, parallel spring. Jadi K equivalent yang pertama tambah dengan K equivalent yang kedua. Okay, jadi kita boleh satukan lah dalam satu blok diagram yang sama. Okay, hanya satu K equivalent total lah kat sini. Okay, K T, K total, K total, direction ke atas, MG ke bawah dan CY dot ke atas. Okay, yang ni simplified version dia lah. Okay, so kat sini awak kena calculate lah K equivalent. Okay, Irfan, cuba calculate nilai K equivalent yang pertama dan K equivalent yang kedua. Saya nak tanya, Apa soalan dia? kalau dalam satu sistem tu ada pulley dengan spring, satu spring horizontal, satu spring vertikal, dia bersambung lah. Kenapa kita tak kira macam K equivalent dekat spring tu bila kita deal dengan soalan macam tu? Macam contoh tutorial 1 yang rotational ni. Sebab apa? Sebab apa kita tak kira K equivalent dekat sistem tutorial yang pertama? Okay, K equivalent ni kita boleh combine dia punya relation. Sebab kita tahu spring yang tadi adalah series dan satu lagi parallel. Jadi kita boleh combine. Kalau macam ni, kita tak nampak dia punya relation dekat situ. Parallel ke series Jadi tak perlulah combine. Yang mendata ni dengan ni.
Parallel ke series? So kalau tak nampak dia punya relation dekat situ, tak perlulah combine. Okay. Oh, okay sir. Nanti jadi pening pula kan. Sebenarnya tak perlu combine pun tak apa. Dekat example yang tadi, walaupun kita tak combine, last kali kita akan dapat sama je. Okay, equivalent tu kalau tak combine. Sebab kita kena consider lah dekat sini. Bila kita buat equation of motion, walaupun kita tak combine dalam K total, tetapi bila kita dapat last kali equation of motion dia akan tambah dekat situ lah. Okay. Boleh? Boleh sir. Thank you sir. Alright. Ya, K total dapat 23/4. Okey, terima kasih. So ni K total dia lah. Okey, dah kira dia punya ni. Kemudian barulah kita buatlah static equation dan juga dynamic equation ni. Okey, next. Next saya nak Muhammad Izzuddin. Ada Muhammad Izzuddin? Tak ada. Muhammad Khairul ada? Ada tu. Tak ada juga. Muhammad. Ada. Okey, Muhammad Khairul buat ni. Boleh mute-kan awak punya mic? Lah. Okey, Muhammad Khairul cuba buat equation of motion untuk FBD yang ni. Okey, yang ni salah ni. MG tak ada. Okey, dekat sini ada MG. Okey, KT delta ST tambah dengan MG tu lah. Negatif. So dekat sini kena ada MG. Okey, tambah dengan MG. Okey, yang ni barulah kita dapat
equilibrium position tadi lah. Okay, equation yang pertama. Okay, next, dynamic equation. Dah ke tak keluar? Dah, settle. Okay. Boleh mute awak punya mic. Okay, so tak keluar So dekat sini mg tambah dengan mg, lepas tu tolak dengan cy dot lah, cy dot. Okay. Tambah dengan mg, tolak dengan cy dot, equal to m my double dot. Okay, so kalau kita substitute equation nombor 1 ke dalam equation nombor 2, so kita dapat negatif kty tolak dengan kt delta st tambah dengan my mg, okay, tolak dengan cy dot equal to my double dot. Okay, so dekat sini equation dia adalah equal to 0. Okay, equal to 0. So kita dapat C negatif kt y tolak dengan cy dot equal to my double dot. So equation of motion, okay, kita bawa equation sebelah kiri ke sebelah kanan, y double dot tambah dengan cy dot tambah dengan k total y equal to 0. Okay, so kita substitute lah nilai kt tadi 23/4k. Okay, my double dot tambah dengan cy dot tambah dengan 23k per 4y equal to 0. So natural frequency, okay, kita kena compare dengan equation y double dot tambah 2 zeta omega n y dot tambah dengan, so equation dekat sini kita kena olah dulu equation dia menjadi y double dot tambah c over m y dot tambah dengan 23/4k over m y equal to 0. So natural frequency, so soalan dia nak awak calculate natural frequency. Okay, natural frequency, okay, kita boleh kira daripada relation kat sini lah. Okay, kita compare dua equation ni.
So kita dapat omega n square sama dengan 23/4 K over M. So natural frequency equal to 23/4 K over M square root lah. Okay, so inilah dia punya natural frequency dalam unit radian per second. Okay, ada soalan? Ada, tak ada? Tak ada, sir. Okay, kalau tak ada, kita stop sampai situ dulu. Nanti kita akan sambung balik pada next class hari Khamis ni. Okay, kita tangguh dengan tasbih kifarah dan suratul Al-As. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sir. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Thank you, sir.